Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk seminar kami adalah Puak Anti-Vaksin. Asal-usul, matlamat dan sejarah perkembangan. Negara Malaysia sekarang sedang dikejutkan dengan jumlah kenaikan golongan anti-vaksin yang semakin membimbangkan. Dan kita rakyat Malaysia sedia tahu bahawa negara Malaysia sedang menjalankan program imunisasi kebangsaan kepada kanak-kanak seawal usia bayi yang dikendalikan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Para sarjana kesihatan dan perubatan telah menyatakan bahawa vaksinasi merupakan salah satu pencapaian kesihatan terhebat pada abad ke-20. Walau bagaimanapun, golongan anti-vaksin telah lama ada sejajar dengan waktu kewujudan vaksin sendiri pada sekitar abad ke-18 semasa England dan Amerika Syarikat mengalami krisis cacar. Vaksinasi bagi penyakit cacar yang telah terhasil daripada eksperimen cacar lembu Edward Jenner menunjukkan rawatan tersebut berjaya melindungi seorang kanak-kanak daripada dijangkiti cacar selepas dia dijangkiti oleh virus cacar lembu yang lemah terlebih dahulu. Idea tersebut telah mendapat tentangan dan kritikan yang amat kuat daripada orang awam. Rasional kritikan tersebut datang daripada isu kebersihan, keagamaan, saintifik dan tentangan politik. Golongan anti-vaksin percaya yang vaksin adalah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Mereka mempunyai pegangan di mana kebebasan pribadi untuk memilih adalah lebih penting daripada kebaikan sejagat. Mereka ingin membuatkan orang lain untuk percaya yang vaksin tidak akan dapat melindungi kita daripada penyakit. Menyatakan risiko vaksin melebihi kebaikannya boleh membuatkan sesiapa sahaja merakui keberkesanannya. Malah ini merupakan punca bantahan terbesar yang sedang berlaku di Amerika Syarikat. Manusia takut dengan perkara yang mereka tidak fahami dan apabila terdapat golongan yang amat vokal tentang pendapat mereka yang berpacukan ketakutan, ia sememangnya akan mendapat lebih banyak perhatian orang daripada pendapat golongan profesional atau akademik yang lebih arif mengenai isu ini. Perkembangan gerakan anti-vaksin bermula pada abad ke-19 di England. Vaksinasi besar-besaran yang pertama untuk penyakit cacar telah dilaksanakan seawal tahun 1800. Edward Jenner ketika itu telah melakukan satu eksperimen dengan menggunakan penyakit cacar lembu yang merupakan salah satu variasi penyakit cacar yang menjangkiti manusia. Penentangan ini akhirnya menyebabkan penwujudan dua ketubuhan yang menolak vaksin, iaitu Anti-Vaccination League dan Anti-Compulsory Vaccination League. Pada tahun 1982, sebuah dokumentari di televisyen bertajuk DPT Vaccine Roulette mengenai vaksin difteria, pertussis dan tetanus disiarkan. Dokumentari tersebut telah memaparkan risiko pengambilan vaksin sambil tidak menghiraukan manfaatnya. Perkara ini telah menimbulkan ketakutan kepada mereka yang menontonnya. Seorang doktor bernama Andrew Wakefield beserta beberapa doktor yang lain telah menerbitkan sebuah jurnal pada tahun 1998 yang mendakwa kemungkinan terdapat kaitan antara MMR dan permulaan gangguan spektrum autism. Gerakan Green Our Vaccine yang mempunyai matlamat untuk menyingkirkan bahan toksin daripada vaksin pula telah dilaksanakan pada tahun 1999 yang mengaitkan Termisol yang digunakan dalam pembikinan vaksin dengan autism. Pada abad ke-21 pula, telah menunjukkan peningkatan jurucakap atau duta anti-vaksin daripada golongan selebriti dan pediatrik. Mereka telah banyak mengesyorkan perubatan semula jadi yang dikatakan tidak berbahaya dan tiada bahan kimia seperti mana terdapat dalam perubatan moden. Malahan terdapat sekelompok puak anti-vaksin juga menggunakan ketakutan dan keraguan orang awam untuk membina empire bisnes yang berasaskan perubatan alternatif daripada vaksin seperti vitamin, suplemen tambahan, rawatan holistik dan sebagainya. Dan antara faktor kewujudan golongan anti-vaksin ini adalah kerana merasa ragu dengan status halal kandungan vaksin. Mereka merasakan ada kandungan haram yang diletakkan di dalam vaksin dan sebagai umat Islam atau orang Islam, kita tidak boleh membuat perkara seperti itu. Dan yang kedua, mereka mempunyai pilihan lain selain daripada vaksin, iaitu perubatan alternatif. Dan akhir sekali, mereka khawatir akan kesan sampingan. Tetapi kita mengetahui bahawa vaksin yang dikeluarkan oleh KKM atau negara Malaysia adalah diketahui, sudah dikaji, sudah dirawat dan sudah diambil tahu apakah
kesan sampingan yang akan berlaku, dan kebanyakan kesan sampingan adalah bersifat tidak terlalu teruk dan kerana hanya mengalami sedikit demam atau sedikit batuk pada kanak-kanak dan boleh pulih selepas beberapa hari. Implikasi daripada kewujudan golongan anti-vaksin ini amat membimbangkan dan mampu menggugat kesejahteraan negara. Hal ini kerana boleh berlakunya penularan kembali penyakit berjangkit. Dan hal ini amat lebih membimbangkan jika berlaku di kawasan luar bandar kerana kekurangan fasiliti yang baik. Dan mereka juga tidak mampu mengambil apa-apa tindakan jika berlaku perkara seperti ini kerana kurang pengetahuan dalam mengenai masalah ini. Dan seterusnya, kurang gelaran Malaysia sebagai pelancongan kesihatan akan terhapus, di mana tiada lagi kepercayaan diberikan oleh pihak luar yang menjurus juga kepada kemelesetan ekonomi, di mana tiada lagi pelaburan yang ingin melabur dengan negara Malaysia. Dan kempen tahunan pelancongan kesihatan Malaysia juga terpaksa ditangguhkan. Terdapat beberapa cadangan yang boleh dilakukan dalam menangani golongan anti-vaksin. Yang pertama sekali adalah dengan meningkatkan program kesedaran, dan ia perlu disiarkan di rancangan utama siaran televisyen seperti Meletup, Nona, Malaysia Hari Ini dan SPM. Dan kita perlu diberi perhatian kepada pemimpin masyarakat, pemimpin agama, ahli akademik, pelajar serta masyarakat. Yang kedua adalah membuat pendakwaan terhadap pemberita palsu. Di sini maksudnya kerana berita palsu mampu menjejaskan kepercayaan masyarakat kepada penggunaan vaksin. Dan pihak berkuasa perlu sentiasa menyemak stase media sosial yang wujud seperti Facebook, Instagram yang ada berkaitan dengan dakwaan palsu berkaitan vaksin. Dan yang akhir sekali, penguatkuasaan undang-undang kepada golongan anti-vaksin di mana dinafikan keistimewaan tertentu. Sebagai contoh, dilarang untuk berkunjung ke hospital kerajaan jika berlaku apa-apa kecederaan kepada anak mereka. Dan hal ini kerana ia akan membuka minda ibu bapa tersebut, iaitu golongan anti-vaksin, betapa pentingnya dan bermanfaatnya vaksin kepada kanak-kanak. Berikut merupakan pandangan peribadi saya. Pada pendapat saya, motif dan ancaman puak anti-vaksin kepada masyarakat sejagat adalah sama sahaja daripada awal kewujudannya sehinggalah sekarang. Mereka sentiasa menggunakan hujah-hujah yang sama untuk menyebarkan ideologi mereka yang datangnya daripada lensa sains yang serong. Sifat skeptikal terhadap sains sememangnya menjadi pemangkin kepada gerakan ini untuk terus wujud. Oleh itu, para saintis perlu bekerjasama dengan kerajaan untuk membantu golongan yang sudah atau hampir terjebak dengan kepercayaan ini bagi memahami sains kepada vaksin dengan cara yang lebih mudah untuk difahami serta menggunakan dasar ketelusan dalam menyatakan risiko dan kesan penggunaan vaksin. Menolak pendapat mereka secara terus dan keras tidak akan membantu golongan sebegini untuk menerima vaksin. Malah mungkin membuatkan mereka lebih menentang rawatan sebegini. Oleh itu, kita perlu cuba untuk memahami mengapa dan bagaimana seseorang boleh berfikiran sebegini. Kesimpulan daripada tajuk seminar kami iaitu puak anti-vaksin, kita mengetahui bahawa vaksinasi merupakan salah satu usaha pencegahan yang boleh dilakukan pada penyakit yang mudah berjangkit. Dan bebas daripada penyakit berjangkit ini adalah hak yang perlu dipelihara. Seterusnya, pengambilan vaksin adalah selamat dan bermanfaat untuk kanak-kanak. Golongan anti-vaksin perlu sedar bahawa kanak-kanak yang menerima vaksin masih sihat kerana sifat atau sikap ibu bapa mereka yang positif dalam pengambilan vaksin ini. Dan pemberian suntikan sangat bergantung kepada kerjasama ibu bapa dalam menyokong program imunisasi kebangsaan. Sekian, terima kasih.